Assalamualaikum, selamat pagi. Bersama saya lagi Cikgu Siti Nabiha binti Baharudin untuk kelas sejarah kita seterusnya. Okey, hari ini kita akan cover bab terakhir dalam bab 1 subtopik terakhir iaitu 1.4 Kerajaan Alam Melayu dan Kerajaan Luar yang sezaman. Yang ini simple saja, lebih direct. Yang penting kamu kena bacalah. Baca dan ingat. Ilmu ni kalau kita dapat, kita kena baca, kita kena ingat. Yang mana boleh amal, kita amalkan. Kalau kita just dengar sekali, lepas tu habis, takkan ingat lah. Jadi hari ni, bab yang terakhir, saya harap bab-bab yang sebelum ni, 1.1, 1.2 dan 1.3, dah siap nota supaya kerja kamu tak bertambah-tambah. Okey, kita teruslah bab yang simple saja ya. Okey, kita tengok pada kerajaan dua yang sezaman pada abad pertama. Okey, apa maksud yang dimaksudkan dengan kerajaan dua yang sezaman? Maksudnya pada abad, contoh pada abad pertama, wujud sebuah kerajaan ataupun beberapa kerajaan di alam Melayu, tapi dalam masa yang sama wujud juga kerajaan-kerajaan di luar daripada alam Melayu. Okey, kalau ingat pada abad pertama, last week saya dah terangkan, pada abad pertama kerajaan apa yang telah wujud? Ada satu je kerajaan yang wujud pada abad pertama iaitu kerajaan Funan. Tapi dalam masa yang sama ada 4 lagi kerajaan yang wujud di serata dunia yang sama time ataupun sama zaman ataupun sama waktu dengan kerajaan Funan. Yang pertama sekali adalah Empire Rome. Warna purple tadi tu. Nampak Empire Rome. Yang kedua, Empire Parsi yang warna kuning. Kemudian Empire Kushan yang warna oranye dan seterusnya Dinasti Han. Dan kerajaan Funan sendiri yang warna hijau di bawah itu. Okey, itu ada gambar sikit tapak bandar Old Iyo. Jadi nampak masa Funan ada pada abad yang pertama, kerajaan-kerajaan lain iaitu Empire Rome, Empire Parsi, Empire Kushan dan Dinasti Han juga wujud pada abad yang pertama. Okey, yang ni pada abad yang ke-9. Ingat lagi tak pada abad yang ke-9 ada berapa kerajaan yang wujud, kerajaan alam Melayu yang wujud pada abad yang ke-9? Ingat tak? Okey, tengok pada muka surat 15 di buku teks. Okey, ada 3 kerajaan iaitu kerajaan Champa, kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Angkor. Kalau abad pertama ada kerajaan Funan sahaja. Di abad yang ke-9 ada kerajaan Champa, Sriwijaya dan juga Angkor. Jadi, pada abad ke-9, ada berapa kerajaan yang sama zaman dengan 3 kerajaan ini? Kita akan tengok. Okey, yang pertama kita ada kerajaan Abbasiyah yang warna kuning tu. Seterusnya, Empire Byzantine. Nampak tu kota dia. Seterusnya, ada dinasti Tang dan yang terakhir ada kerajaan Chola. Yang 3 kerajaan alam Melayu, Champa, Sriwijaya dan Angkor pun ditunjukkan juga dalam gambar rajah. Nampak tu. Di Angkor ada Menara Cham. Di Champa ada Menara Cham. Di Angkor ada Angkor Wat. Di Sriwijaya ada Candi Bahal. Masa 3 kerajaan ni wujud juga 4 kerajaan sezaman yang saya sebutkan tadi dalam bulatan tadi tu ya. Okey, seterusnya abad yang keberapa? Abad ke-14. Okey, abad ke-14 berapa kerajaan yang wujud? Kerajaan Champa, Angkor dan juga Majapahit. Kalau kamu perasan pada abad ke-9 tadi ada juga kerajaan Champa dan juga Angkor. Tapi yang pada abad ke-9 tadi Champa, Angkor dan Sriwijaya. Tapi dalam abad yang ke-14 Champa, Angkor dan Majapahit. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kerajaan Champa dan Angkor ni dia wujud sejak tahun abad ke-9 tu sampai ke-14 tu wujudnya kerajaan Angkor. Kalau kamu refer kepada tajuk kita yang minggu lepas, saya letakkan satu rajah di situ ya. Okey, sebenarnya kerajaan Angkor ni dia wujud pada abad ke-9 sehinggalah ke abad yang ke-16. Kerajaan Angkor, yang tu Angkor. Kalau kerajaan Champa, dia wujud pada abad yang kedua hingga 15. Saya ulang ya. Kerajaan Champa, dia bermula pada abad kedua sehingga abad ke-15. Jadi, 2 ke-15, kamu nampaklah abad ke-9 dia ada,
abad ke-14 pun dia ada, betul? Dan kerajaan Angkor wujud pada abad ke-9 hingga ke-16. Jadi, that's why lah masa abad ke-9 tadi, slide saya sebelum tadi tu, ada kerajaan Angkor, dan pada abad ke-14 dalam slide ini pun ada juga kerajaan Angkor. Faham ya di situ? Dan apa dia kerajaan yang sezaman yang wujud bersama-sama 3 kerajaan alam Melayu, Campak, Angkor dan Majapahit? Yang kerajaan luar yang ada, yang pertama sekali, yang purple tu kerajaan Mongol. Yang kedua, kerajaan Turki Uthmaniyah. Dan yang seterusnya, Kesultanan Delhi. Okey, untuk buat nota macam mana? Kamu tak perlulah nak lukis peta ni. Kalau kamu ada printer atau photostat, kamu boleh photostat gambar ni. Kalau tak ada, cukuplah kamu tuliskan 3 kerajaan alam Melayu dan juga 1 kerajaan-kerajaan luar yang sezaman. Tapi kalau kamu ada kemudahan untuk photostat, kamu boleh photostat gambar dan bulatkan sebagaimana saya buat ya. Okey, habis untuk kerajaan luar yang sezaman. Macam saya sebut tadi, bila mereka wujud kerajaan alam Melayu ini sama masa dengan kerajaan-kerajaan luar yang sezaman, secara tidak langsung wujud juga hubungan, 3 jenis hubungan dengan kerajaan-kerajaan luar, iaitu hubungan perdagangan, hubungan keagamaan dan juga hubungan diplomatik. Okey, mari kita tengok macam mana hubungan-hubungan tadi dibina. Okey, refer pada muka surat 16, hubungan perdagangan. Yang ini simple. Sebenarnya kita boleh tengok pada rajah, tapi saya akan terangkan sikitlah macam mana benda ini bergerak ataupun berfungsi. Sebelum tu sedikit pendahuluan. Kedudukan strategik di laluan perdagangan timur dan barat serta kekayaan hasil bumi mendorong pemerintah kerajaan alam Melayu menjalinkan hubungan perdagangan dengan kerajaan lain. Macam last week lah saya tunjuk dah kan dekat mana lokasi kerajaan alam Melayu ni. Jadi di lokasi mereka tu adalah laluan perdagangan timur dan barat. Dan kerajaan-kerajaan di alam Melayu sendiri memang sangat kaya dengan hasil bumi. Ada timah, ada emas, ada rempah ratus, macam-macam lagi lah yang kita akan belajar selepas ini. Jadi secara tak langsung, bila mereka ni banyak hasil dan mereka berada di laluan, jadinya orang akan singgah, orang akan berdagang. Kalau kita, negara kita tak ada apa-apa, orang tak mau singgah. Buat apa singgah? Apa pun tak ada, betul tak kan? Jadi kerana mereka ni banyak sumber, banyak hasil bumi, jadi pedagang yang lalu tadi akan singgah. Okey, cerita dia macam ni lah. Contohlah kita daripada Alor-Star nak ke Kuala Lumpur. Kita akan jumpa satu pusat R&R lah contoh. Kalau R&R tu tidak ada apa-apa, semata bangunan kosong, kamu nak berhenti tak? Kita pun tak mahu berhenti nak buat apa, betul tak kan? Jadi kalau kita tengok, R&R tu ada kedai makan, ada minuman, ada macam-macam kedai. Jadi kita pun berminat nak berhenti. Jadi kita anggapkan diri kita sebagai pedagang. R&R tadi adalah sebagai kerajaan alam Melayu dan kita nak berdagang dari Alor-Star ke Kuala Lumpur. Jadi kita lalu di R&R yang merupakan kerajaan alam Melayu tadi. Kalau tempat tu menarik, kita akan singgah sebab laluan kita. Dan tempat itu juga ada sumber, ada hasil. Kalau tempat tu tak ada apa-apa, kita tak akan singgah. Jadi fahamnya di sini konsep dia ya. Bila pedagang lalu di alam Melayu tadi, mereka akan berhenti dan mereka juga akan berdagang dengan kerajaan-kerajaan yang wujud di alam Melayu. Okey, dan amalan sifat keterbukaan para pemerintah kerajaan alam Melayu telah membawa kemakmuran ekonomi. Jadi pemerintah-pemerintah pada zaman ni lah, kerajaan alam Melayu ni, mereka pun sangat terbuka. Mereka terima orang luar untuk berdagang. Mereka melayan orang pedagang luar dengan baik. Jadinya orang seronok nak datang berdagang di alam Melayu. Macam kita lah, kita ada kedai. Tapi kalau muka masam mencuka, orang pun tak suka datang kedai kita. Tapi kalau kita ni peramah, berterbuka, mengalu-alukan kedatangan orang ke tempat kita, orang jadi seronok. Jadi yang ni saya nasihat untuk semualah. Kita punya sikap ni sebenarnya menentukan macam mana layanan orang terhadap kita. Kalau kita rasa kita baik dengan orang, orang pun akan cuba buat baik dengan kita. Tetapi apabila kita jahat dengan orang, secara tak langsung kadang-kadang orang pun akan buat jahat dengan kita. Okey ya.
kita tengok gambar raja. Gambar raja ni sebenarnya ada pada muka surat 16 dalam buku teks. Kamu tengok arrow yang warna biru dulu. Arrow yang warna biru menunjukkan pedagang luar yang ke alam Melayu. Yang warna biru tu dia datang ke alam Melayu, dia datang ke Kedah Tua, ke Palembang, ke ke Okyo ni pelabuhan di Funan, apa lagi Turan pelabuhan di mana ya, saya pelupa yang ni. Tak apalah yang tu. Jadinya yang biru tadi tu sebenarnya mereka datang ke alam Melayu. Di sini kalau kamu tengok tidak ada ditulis kerajaan alam Melayu yang 7 saya bagi tahu tu. Ada satu je Kedah Tua. Kenapa dia tak tulis? Sebenarnya mereka tulis nama pelabuhan. Okey. Kalau kamu nampak yang di kawasan situ Kedah Tua tu kerajaan lah, satu kerajaan alam Melayu. Pelabuhan Okyo tu sebenarnya adalah pelabuhan bagi kerajaan Funan. Okey, kalau yang Palembang di bawah itu adalah pelabuhan bagi kerajaan Sriwijaya. Okey, ada lagi tak di situ? Tak ada dah. Situ saja saya rasa. Okey, satu lagi. Pelabuhan Turan atas daripada Okyo tu, itu adalah pelabuhan bagi kerajaan Champa. Jadi kamu nampak yang warna biru, pedagang luar daripada luar, daripada Adin, daripada Barbarikon, daripada Guangzhou, mereka datang ke kerajaan alam Melayu tadi untuk berdagang. Manakala yang hijau tu apa? Hijau tu adalah pedagang-pedagang dalam alam Melayu pergi keluar untuk berdagang. Dia macam yang tadi import, yang ni dia ekspor. Dia yang keluar daripada kerajaan mereka untuk berdagang. Dan yang warna purple sikit saja, yang purple tu barangan alam Melayu dibawa sampai ke Rom. Ingat tak kerajaan Funan dia sezaman dengan kerajaan Rom, jadi berlaku juga hubungan perdagangan. Nampak tak, barang daripada kerajaan awal alam Melayu tadi tu sampai ke kerajaan Rom pun mereka bawa dan jual. Jadi berlaku hubungan perdagangan. Jadi itu sahaja sebenarnya untuk hubungan perdagangan. Tak ada yang lain dah sebenarnya. Itu sahaja ya. Okey, jadi kita akan masuk ke hubungan yang seterusnya, iaitu hubungan apa, kita tengok. Hubungan keagamaan. Okey, hubungan keagamaan ni kamu boleh tengok pada muka surat yang ke-17 dalam buku teks. Okey, dan di sana ada juga gambar-gambar yang menarik, kamu boleh tengok. Jadi kalau kamu tengok slide saya ni, saya nak mudahkan kamu, nak ringkaskan. Jadi saya tak mahu letak gambar yang tak penting lah. Bukan tak penting. Gambar ni penting untuk memberikan kamu lebih penjelasan. Tapi dalam slide saya nak ringkas. Tapi dalam masa yang sama, kamu mesti rujuk buku teks untuk lihat sendiri bukti-bukti yang mungkin saya tak masukkan dalam slide ya. Okey. Hubungan keagamaan. Ada 3 agama yang wujud pada zaman penubuhan kerajaan awal alam Melayu, iaitu Hindu, Buddha dan agama Islam. Okey. Bagaimanakah agama-agama yang 3 tadi disebar? Jadi saya akan tulis di sini, kamu boleh salin direct daripada slide ini ya. Kita tengok yang pertama, agama Hindu. Agama Hindu ni macam mana cara penyebarannya? Dia disebar oleh pedagang, tentera dan juga golongan Brahmin. Okey, bagaimana pedagang menyebarkan agama Hindu? Macam saya cakap tadi, mereka berdagang. Bila mereka berdagang, mereka membawa agama mereka secara tak langsung. Orang yang berdagang akan cakap, oh bagus agama ni, aku berminat lah. Jadi start dengan hubungan perdagangan, kemudian mereka berkawan, ada hubungan macam yang baik lah. Jadi secara tak langsung, agama tadi boleh disampaikan. Macam itulah, macam contohlah kamu kawan dengan seorang kawan kamu, agama apa tak kisahlah. Kamu rasa, baguslah budak ni, agama dia bagus lah. Jadi kamu berminat. Macam itulah, start dengan hubungan perdagangan, kemudian wujud hubungan keagamaan. Seterusnya adalah peranan tentera. Okey, tentera ni bila mereka masuk ke tanah jajahan, mereka menakluk tanah jajahan, mereka ada agama. Jadi secara langsung bila mereka takluk dan mereka duduk di tanah itu, kadang-kadang ada juga di antara mereka yang berkahwin dengan orang situ. Jadi secara langsung mereka menyebarkan agama mereka. Dan juga golongan Brahmin. Siapa dia golongan Brahmin? Brahmin ni adalah pendeta. Pendeta ni macam pendakwah lah.
mereka yang berdakwah dan membawa ajaran Hindu kepada kerajaan-kerajaan lain. Jadinya tiga cara penyebaran agama Hindu. Yang pertama, pedagang, tentera dan juga golongan Brahmin. Okey, agama Buddha. Macam mana cara penyebaran agama Buddha? Yang ni tentang seorang pemerintah namanya Asoka. Asoka ni adalah pemerintah Empire Maurya. Jadi dia nak kembangkan agama Buddha. Jadi Asoka ni fikir aku kena hantar Sami-Sami Buddha. Jadinya Sami-Sami Buddha ini dihantar ke alam Melayu dan berdakwah untuk menyebarkan agama Buddha. Jadi dia akan pergilah ke kerajaan-kerajaan setiap pelosok tempat dan dia akan berdakwah. Siapa yang berminat bolehlah memeluk agama Buddha. Jadi berbeza dengan Hindu. Hindu tadi pedagang, tentera dan golongan Brahmin. Kalau Buddha, pemerintah tadi nama dia Asoka tadi, dia menghantar Sami-Sami Buddha ke alam Melayu untuk menyebarkan agama Buddha. Okay, last but not least, agama Islam. Macam mana cara penyebaran agama Islam? Ini lebih kurang saja dengan penyebaran agama Hindu. Yang pertama, pedagang. Pedagang macam saya cakap tadi lah. Bila dia berdagang, secara tak langsung dia berdakwah tentang agama dia dan orang yang berkawan ataupun berhubung dengan pedagang-pedagang Islam ni mungkin berminat dan dia akan peluk agama Islam. Yang kedua, dengan cara pemerintah. Okey, bila pemerintah pegang satu tempat, contohlah raja kita tu beragama Islam. Jadi orang yang di bawah ni cakap, aku nak ikut raja lah. Jadi rakyat tadi ikut pemerintah. Jadi bila pemerintah dia beragama Islam, secara tak langsung rakyat pun nak ikut dengan raja dia sama agama. Dan last sekali adalah golongan pendakwah. Pendakwah ni pendakwah Islam lah. Sama jugalah macam Brahmin, Sami Buddha tadi. Islam pun dia ada pendakwah dia sendiri. Dan pendakwah ni yang berdakwah untuk menyebarkan agama Islam. Jadi untuk agama Islam, cara penyebarannya 3 lah. Pedagang, pemerintah dan juga pendakwah. Okey, bagi subtopik yang terakhir dalam 1.4 ni, hubungan diplomatik. Okey, hubungan diplomatik ni apa? Hubungan diplomatik ni adalah hubungan di antara negara luar yang dibina atas sebab-sebab yang tertentu. Hubungan ni macam mungkin wujud kerana nak berkawan, nak bersahabat ataupun untuk perdagangan ataupun kerana perkahwinan kah. Dia hubungan diplomatik ni wujud atas banyak faktor. Yang tu akan diterangkan dalam bab-bab seterusnya, jangan risau. Jadi kita ambil yang asas dulu hari ini. Jadi hubungan diplomatik kerajaan awal alam Melayu wujud dengan dua negara. Yang pertama kerajaan China dan juga kerajaan India. Jadi dalam kajian ada 6 daripada 7 kerajaan alam Melayu yang direkodkan mempunyai hubungan diplomatik dengan kerajaan China, iaitu kerajaan apa? Funan. Funan ada hubungan diplomatik dengan kerajaan China. Nanti kita tengok apa dia hubungan mereka. Champa juga ada hubungan diplomatik dengan kerajaan China. Majapahit ada hubungan diplomatik dengan kerajaan China. Sriwijaya juga ada. Angkor juga ada. Dan yang terakhir, Kedah Tua juga mempunyai hubungan diplomatik dengan kerajaan China. Jadi kita nak tahulah bila hubungan tadi dimulakan, tahun bila, abad keberapa dan apakah tujuan hubungan diplomatik tadi dibina. Okey, tengok kerajaan Funan. Jadi utusan untuk bersahabat untuk mempunyai hubungan dengan kerajaan China ni dihantar oleh kerajaan Funan ke China pada abad yang ketiga. Jadi kenapa Funan ni nak berbaik dengan China? Okey, kita tengok tadi. Kita tengok Funan dulu ya. Tujuannya adalah untuk memohon bantuan ketenteraan untuk melawan Daewek. Ingat lagi tak last week? Daewek ni cukup berkenan. Dia memang nak menawan Funan. Tapi mungkin Funan ni kekuatan tentera tak kuat. Jadi dia minta tolong China untuk melawan Daewek. Jadi China ni ada ketenteraan yang kuat. Jadi Funan minta tolong dengan kerajaan China. Okey, seterusnya kerajaan Champa. Okey, mereka menghantar utusan untuk bersahabat dengan kerajaan China pada abad yang ketiga juga. Kenapa?
Yang ni lain sikit cerita. Sebenarnya China ni dia bersekutu ataupun berkawan dengan Daewoo. Jadi Champa ni dia telah berperang dengan China. Telah berperang dengan Daewoo. Jadi dia takut China ni rasa macam, oh hang kau gaduh dengan kawan aku pun tak mau kawan dengan hang. Macam tu lah, kita macam tu lah. Kita gaduh dengan A, B pula terasa. Macam tu. Jadi Champa ni dia telah berperang dengan Daewoo. Jadi dia tak maulah China rasa macam bermusuh juga dengan dia. Jadi dia hantar satu perutusan kepada China untuk memulihkan baliklah hubungan dia dengan China kerana dia berperang dengan Daewoo. Daewoo ni adalah sekutu China ataupun kawan kepada China lah. Okey, seterusnya kerajaan Majapahit. Jadi utusan untuk bersahabat berhubungan ni telah dihantar pada abad yang ke-14. Tujuannya untuk menjalinkan hubungan persahabatan. Tak ada sebablah hanya nak bersahabat. Tapi bersahabat ni pun banyak faktor-faktor lain lah. Kita nak bersahabat kadang-kadang sebab kita tak mau negara tu mai serang negara kita. Jadinya kita bina hubungan yang baik awal-awal. Jadi Majapahit mungkin dia mau bersahabat dengan China kerana dia tak nak China ni menyerang dia. Ataupun sekutu-sekutu China menyerang dia. Dia tak mau macam tu. Jadinya dia jalinkan hubungan baik supaya negara dia tidak menjadi target untuk diserang. Jadinya itulah menjalinkan hubungan persahabatan. Okay, next kerajaan Sriwijaya. Dia utusan untuk berhubung dihantar pada abad yang ke-7. Tujuannya untuk mendapat pengiktirafan dan memperkukuhkan hubungan persahabatan dengan dan juga hubungan perdagangan. Jadi Sriwijaya ni menghantar utusan kepada China pada abad yang ke-7. Jadi untuk mendapat pengiktirafan, mungkin pengiktirafan untuk pemerintahan mereka dan juga mereka nak memperkukuhkan hubungan persahabatan dan juga perdagangan. Sriwijaya pun ada hubungan perdagangan dengan kerajaan China. Okey, seterusnya kerajaan Angkor. Utusan dihantar pada abad yang ke-12. Tujuannya memperkukuh persahabatan dan perdagangan. Sama juga tadi macam Sriwijaya, persahabatan dan perdagangan. Dan last sekali, kerajaan Kelatuar perutusan dihantar pada abad yang ke-7. Tujuan dia sama juga memperkukuh hubungan dan juga perdagangan. Jadi kebanyakan mereka ni selain kerana ketenteraan, mereka nak ada hubungan diplomatik dengan kerajaan China untuk persahabatan, perdagangan. Untuk hubungan dan juga perdagangan. Jadi tiga sebab lah. Mungkin ketenteraan, persahabatan dan juga perdagangan. Okey, yang ini adalah hubungan diplomatik kerajaan Alam Melayu dengan kerajaan India. Kalau ikut dalam buku teks kamu di muka surat 18, ada 4 kerajaan sahaja yang mempunyai hubungan diplomatik dengan kerajaan India, iaitu Funan, Sriwijaya, Majapahit dan juga Angkor. Jadi, kita tengok bilakah utusan dihantar. Funan, mereka menghantar utusan pada abad yang ketiga. Kenapa mereka nak berhubung dengan India? Memperkukuhkan hubungan perdagangan dan keagamaan dengan India. Jadi Funan ni berdagang dengan kerajaan India dan juga mungkin ada hubungan keagamaan agama yang sama dengan kerajaan India. Jadi mereka nak berbaik dan bersahabat lah. Okey, Sriwijaya. Sriwijaya dihantar pada bila? Okey, utusan dihantar pada abad ke-9. Apakah tujuannya? Untuk mengeratkan hubungan persahabatan dan hubungan keagamaan. Dia nak bersahabat dan juga lebih kepada hubungan keagamaan. Ya. Next, kerajaan Majapahit. Utusan dihantar pada abad yang ke-14. Tujuannya mengeratkan hubungan dan persahabatan. Hubungan persahabatan, maaf ya, tak ada dah di situ. Dan last sekali, kerajaan Angkor. Utusan dihantar pada abad yang ke-12. Tujuannya mengeratkan hubungan persahabatan. Okey, jadi kalau dengan India ni kita tengoklah yang tadi tujuan dia lebih kepada keagamaan dan juga persahabatan. Walau apa pun sebab, tapi baguslah bila kita berbaik dengan kerajaan lain, kebarangkalian kita diserang oleh kerajaan itu kurang. Jadi baguslah macam kita pun lah. Hidup kita ni sebenarnya kena berbaiklah dengan orang. Kamu sendiri pun samalah berbaik dengan orang supaya orang taklah benci kita. Jadi samalah dulu kerajaan dulu pun mereka bijak. Mereka buat hubungan diplomatik dengan kerajaan China dan India atas pelbagai sebab. Okey, untuk tajuk yang ini sebenarnya kita dah habis untuk bab 1.
modul kamu akan dapat hari ini. Hari ini kan kamu diserahkan modul kan. Jadi untuk modul tak apa, kamu hold dulu. Jadi saya nak kamu lengkapkan sehingga, form tu dah dapat modul last week, betul? Jadi tak apa bab modul tu. Saya cuma nak kamu lengkapkan dulu nota daripada bab 1.1 hingga 1.4 dalam buku nota kamu dan tunjukkan kepada saya. Kalau kamu tak tunjuk, saya tak tahu dan saya anggap kamu tak buat kerja lah. Jadi untuk bab yang terakhir ni agak sikit. Nanti saya akan sertakan nota dalam grup Telegram channel saya tu. Kamu boleh tengok di situ, tak ada masalah. Jadi saya rasa sampai sini saja kelas sejarah kita untuk hari ini. Kita jumpa lagi selepas Chinese New Year. Okay, bye. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.